Okey, sekarang ni kita lihat ciri-ciri endapan tasik. Macam mana kita nak kenal, okey, ini adalah endapan tasik. Apakah ciri-ciri dia? So, ada beberapa ciri yang kita boleh guna pakai. Walau bagaimanapun dia agak sukar sebab sedimen yang diendap di dalam tasik ini ada juga kesamaan dengan sedimen yang terendap di kawasan bukan tasik. Okey, yang pertama, saiz dan juga bentuk geometri. Saiz boleh berbagai, ada yang kecil, ada yang besar. Malah kalau kita lihat Laut Caspian, Laut Hitam, itu ada satu tasik yang sangat besar, dan sebab dia sangat besar kita panggil dia lautan, dan proses yang ada di situ almost hampir sama seperti yang ada di lautan dengan ombaknya dan sebagainya. Umumnya tasik dari segi geometri dia bentuk bulat. Okay, bulat, boleh juga membujur, bergantung kepada topografi kawasan. Dan kalau sedimen dalam tasik yang diendap dalam tasik, supply sedimennya oleh sungai yang masuk dalam semua arah, kita akan dapat satu sistem ataupun bentuk taburan sedimennya membulat macam ni, bentuk cincin, yang mana yang kasar di bahagian tepi, makin ke tengah makin halus. Okay, ini kalau semua sedimen yang ada masuk dalam berbagai arah sungai, banyak sungai yang masuk ke dalam tasik. Tapi kalau hanya ada satu sungai saja yang masuk ke dalam tasik, kita tak akan dapat pola taburan sedimen macam ni. So yang kasar mungkin terdapat di bahagian berdekatan dengan sungai, dan yang lain tu makin jauh daripada muara, makin halus. So tepian di sebelah sini kita tak akan ada sedimen kasar, sebab punca sedimen cuma daripada satu arah sahaja. Dari segi struktur sedimen yang ada dalam tasik ni umumnya berbagai. Sebab kalau kita tengok proses pengendapan sedimen tadi, ada yang diangkut secara seretan, boleh ada endapan graviti terbidat, ada sedimen yang terendap secara ampaian. Jadi struktur sedimen pun berbagai, seperti mana yang terdapat di kawasan yang ada arus seperti sungai, tepi pantai dan sebagainya. So struktur sedimennya berbagai, cuma ada satu struktur sedimen yang agak khusus untuk tasik, dan cuma di tasik yang mempunyai iklim panas dan juga sejuk, yang terletak di kawasan utara ataupun selatan. So dia ada musim panas, musim sejuk. So pada waktu musim sejuk, kawasan di sekitar tasik, kawasan catchment bersalji. Jadi air yang masuk ke dalam tasik berkurangan sebab air aliran sungainya sedikit, dan semua kawasan di-cover dengan salji. Jadi jumlah sedimen yang dibawa dan jumlah air yang masuk ke tasik sedikit, jadi tasiknya tenang. Sedimen yang terendap pada masa itu sangat berputih halus. Tapi apabila waktu musim panas, salji mula cair, air mula bergerak masuk ke sungai membawa partikel sedimen ke dalam tasik dengan jumlah yang lebih banyak. So akhirnya partikel sedimen yang masuk ke tasik banyak dan berbutir lebih kasar berbanding dengan waktu musim sejuk. Jadi kita akan dapat satu layer halus
satu layer lodak ataupun pasir halus. Lumpur, kemudian lodak pasir halus yang biasanya lebih tebal sedikit. Dia laminasi ni nipis, beberapa milimeter sahaja, tapi dia punya lapisan tadi berterusan untuk jarak yang jauh. So struktur ni kita panggil valve. Struktur ni kita panggil valve, dan valve ini dia sejenis struktur sedimen yang boleh dikatakan dijumpai khusus untuk endapan tasik sahaja. Tasik yang ada musim panas dan musim sejuk. Kalau tasik di kawasan Khatulistiwa ni, struktur valve ni tak berlaku. Jadi struktur sedimen lain sama seperti sekitaran lain. Jadi susah kita nak guna struktur sedimen untuk membezakan ni tasik ini bukan tasik, kecuali yang valve inilah. Kemudian fosil. Dalam tasik boleh ada hidupan. Hidupan tadi boleh bila dia mati dia boleh menjadi fosil. Hidupan juga boleh meninggalkan trace fosil. Kita tahu yang dalam air tasik dia ada tasik air masin, ada tasik air tawar. Jadi hidupan yang ada dalam tasik ada yang serupa dengan hidupan dalam sungai, air tawar, dan ada hidupan yang serupa dalam air laut, air masin. Jadi tak ada satu spesies yang khusus yang kita boleh kata ini spesies tasik, tak ada. Jadi secara tak langsung agak sukar kita nak berpandukan kepada fosil, kita kata ini tasik berdasarkan kepada fosil. Walau bagaimanapun ada beberapa kumpulan yang tak hidup dalam fosil, dalam tasik. Ada beberapa kumpulan hidupan yang tak ada dalam tasik. Contohnya cephalopod, coral, brachiopod, echinopsis. Ini adalah antara yang hidup di lautan sahaja, tapi dalam tasik tak ditemui. Jadi bioturbation boleh ada dalam tasik juga, seperti mana di tepi pantai. Jadi itu tasik, kita nak guna fosil pun agak sukar. Pola fasi secara mendatar, ini yang saya tunjuk gajah tadi. Ini yang agak penting untuk nak menentukan endapan sama ada tasik ataupun bukan, boleh membantu. Okay, untuk kawasan yang silisi klastik, kawasan tasik klastik dan sedimennya berbagai arah masuk ke tasik melalui sungai yang banyak. So kita akan dapat pola yang jenis ni. Sedimen kasar akan dapat di bahagian tepi, kemudian di bahagian yang lebih ke tengah sedimen yang lebih halus, kemudian makin ke tengah makin halus, makin tengah paling halus. So dari segi secara mendatar kita akan dapat lihat di tepi tasik sedimen kasar makin ke tengah makin halus. So ini adalah satu pola yang mungkin kita boleh guna untuk menentukan ataupun mencirikan endapan tasik. Walau bagaimanapun geometri bentuk bulat ini susah kita nak jumpa. Lebih-lebih lagi apabila batuan ini batuan kuno, berjuta-juta tahun usianya, terkena tektonik, jadi bentuk asalnya dah terlipat, tersesar, jadi dah susah kita nak kena pasti. Okey, fasi secara mendatar, kalau kita ada tasik, kita
ambil sampel daripada tepi hingga ke tengah beberapa sampel lubang gudi. So yang tepi akan bersaiz kasar, makin tengah berselang lapis dengan halus, dan makin tengah paling tengah halus. Itu adalah pola fasis secara mendatar. Dia kasar di tepi, menghalus di tengah. Okey, untuk pola fasis secara menegak ataupun jujukan menegak, kita akan dapati sedimen yang terendap dalam tasik, dia akan menghasilkan jujukan mengkasar ke atas. Okay, jujukan mengkasar ke atas. Mengapa dia jujukannya mengkasar ke atas? Sebab kita tahu tadi sedimen kasar di tepi, makin ke tengah makin halus. Jika supply sedimen ni banyak, so sedimen akan terendap di bahagian tepi tasik, dan akhirnya tasik ini akan makin mengecil, mengecil dan akhirnya penuh. So ini bermakna berlaku proses pembaraan tasik tadi daripada saiz yang tepi tasik di bahagian tepi tadi, dia akan mara ke bahagian tengah. Jadi akhirnya sedimen yang kasar ni akan menindih sedimen yang lebih halus. Jadi sedimen yang kasar akan menindih sedimen yang lebih halus. So akhirnya kita akan dapat jujukan sedimennya adalah mengkasar ke atas. Jadi sedimennya mengkasar ke atas. Kalau dalam tasik semasa proses pengenapan dalam tasik ada ribut, storm, so besar kemungkinan kita boleh ada lapisan silang jenis hamoki boleh ditemui di dalam jujukan menegak ni. Lapisan silang plana itu biasa kita boleh jumpa di tepi tasik, sebab di tepi tasik itu sedimen diangkut secara seratan. Jadi lapisan silang boleh kita temui. Dan bila tasik ini dah penuh, so bahagian atas tu akan ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi kita akan dapat kesan-kesan biologi akar tumbuhan, mungkin fosil daun ataupun bahan organik. Kabarnya tinggi di bahagian atas jujukan ni. Okey, umumnya sedimen tasik yang terendap dalam tasik, sedimen klastik yang mengisi tasik, endapan jujukan mengkasar ke atasnya adalah jujukan menegaknya mengkasar ke atas. Tapi kalau kita ada tasik ataupun paya yang tenang, supply sedimen tak banyak, jadi yang sampai ke tasik tadi cuma lumpur saja. Lumpur, kemudian bila dah cetek banyak hidup tumbuhan yang hidup dalam tasik, akhirnya kita akan dapat satu jujukan yang mana lumpur diikuti di atasnya adalah tanah gambut yang terdiri daripada bahan karbon yang tinggi. So itu adalah berkaitan dengan tasik. Sekuan dia, jujukan menegaknya adalah mengkasar ke atas. So sekian, itu saja berkenaan dengan tasik.